tu masuk nak pergi ke bilik, lalu depan ayah dia yang dalam keadaan sama di ruang tamu tu. Dan pada masa itu bila ayah dia lalu, bila anak dia lalu depan ayah dia tak tahu ayah dia sedang tunggu dia lagi. Dan ayah ni pun batuk, nak tunjuk ayah dia ada kat situ. Dan bila si anak ni dengar ayah dia batuk, terkejut dan tengok pada ayah dalam sama malam tu, muka dah merah, marah bukan main dah. Anak tu tahu kesalahan dia, janji lepas Isyak pukul 3 baru balik. Dan pada masa itulah dia kata anak dia dalam keadaan menggeletar ketakutan datang jumpa dia. Dalam keadaan takut menggeletar tu. Dan ditanya anak dia, pukul berapa sekarang? Pukul 3 pagi. Berapa? Sebab dia cerita pada saya kisah ni. Pada saat anak dia jawab, ayah, pukul 3 pagi. Saya rasa macam duduk kat tengah highway tu. Ada sebuah trailer yang laju hentam saya. Dan saya rasa terhenyak ke belakang pada sofa tersebut. Saya rasa pecah hati saya. Saya rasa macam dunia ni hancur di atas kepala saya. Bila anak saya jawab, ayah, sekarang pukul 3 pagi. Saya tak tahu dia kata bagaimana nak cakap betapa kecewanya sebagai seorang ayah dia kata. Bila anak saya cakap, ayah, sekarang pukul 3 pagi. Sebab bila dia bercakap, saya dapat bau arak keluar daripada mulut dia. Baru 16 tahun, just imagine. 16 tahun, dia cakap bau beer keluar daripada mulut. Tetapi dia kata apa dia? Saya tak tahu kenapa saya okey hari itu. Saya ingat nak pelempang dah. Mungkin kena terajang budak ni hari ni. Tapi hari itu tak tahu kenapa dia kata saya berdiri, anak saya takut pada masa tu. Saya pegang bahu dia. Saya panggil dia abang. Abang, anak tu seorang je dia ada. Masuk bilik, rehat, tidur, kalau tak sembahyang, solat dulu. Anak ni terkejut sebab ayah dia lepaskan dia. Dan terus masuk dalam bilik. Saya nak cerita apa yang berlaku pada saya, dia kata. Dia masuk ke dalam rumah dia besar. Ada satu surau khusus untuk family dia. Saya masuk dalam surau tersebut. Saya tutup pintu surau rumah dia tu kan. Saya duduk dalam keadaan saya menyandar pada pintu. Dan saya tak mampu tahan diri saya. Saya meraung sekuat-kuatnya dan saya menangis. Sekarang saya menangis, dia kata, sekuat-kuatnya saya meraung pada ketika itu. Barulah saya ingat, dia kata, dalam keadaan saya menangis. Inilah anak saya masa dia umur 6 tahun dulu. Saya bawa jumpa guru mengaji. Saya beritahu pada dia, abang, nanti kalau ayah terkujur di ruang tamu rumah, ayah tak nak orang lain doa, ayah nak kamu yang doa. Tetapi saya yakin anak yang macam ni tak mungkin akan doakan ayah dia. Saya yakin anak yang macam ni tak mungkin ada masa untuk fikir tentang ayah dia. Saya menangis. Dan semua yang dikasih jalan. Dia kata apa dia? Ketika itu saya tanya pada Allah, ya Allah, aku tak nak salahkan orang. Biasa kita ni salahkan orang. Ni mak dia lah, kawan dia lah, cikgu dia lah, jiran dia lah, game ni lah. Wahai Tuhan, aku nak salah. Aku nak minta, ya Allah, engkau tunjuk salah apa aku ini, ya Allah. Perkataan tu dia kata, saya minta pada Allah dalam keadaan saya bercakap pada Allah, saya meraung, ya Allah, kau tolong tunjuk apa salahku, ya Allah. Apa salahku, ya Allah. Dan dia kata rupanya Allah itu sangat penyayang. Seolah-olah digambarkan apa salah dia. Rupanya bila kita tanya pada Allah, Allah bagi jawapan. Dalam hati, dia nampak. Dan salah saya yang paling besar apa dia kata, yang dia nampak pada ketika itu dalam beberapa yang ditunjuk oleh Allah dalam hati dia, kefahaman dia. Dia rupanya bisnes, tapi tak bayar zakat. Dia bukan tak payah bayar, dia tak bayar zakat, dia culas bayar zakat. Maksudnya, dia pakai rekod tahun pertama, tahun ke-10, dia just bayar yang sama. Dan dia tak sabar nak tunggu waktu subuh. Selepas solat subuh, dalam keadaan merah matanya bengkak, dan kemudian dia pergi ke pejabat. Dia panggil semua cawangan dan bahagian keuangan. Hanya satu perbincangan berapa zakat kita yang tertunggak dan yang sepatutnya kita bayar serta tertunggak dalam tempoh 10 tahun. Bertungkus rumus. Dia kata apa dia? Sebelum zuhur saya dapat jumlah.
Kemudian saya keluar bayar cari lembaga zakat. Saya serahkan cek tersebut, besar jumlah dia. Dan ketika saya serah tersebut, Amil dia baca doa, ya Allah, apa yang masih berbaki pada hamba-Mu ini daripada rezeki-Mu, ya Allah, berkatkanlah. Ya Allah, jadikanlah kasih sayang antaranya dan isteri kian baik, ya Allah, dengan harta yang ada dalam tangannya. Ya Allah, andai dia punya anak, jadilah anak yang terbaik, ya Allah. Tang tu dia kata, sekali lagi saya tak mampu tahan dan saya menangis kat kaunter walaupun kat belakang ramai orang. Saya menangis semahu-mahunya sebab saya tahu siapa saya dan sekarang ni bagaimana anak saya. Menangis dia kata. Tetapi saya lapang sebab saya dah tunaikan ada yang sepatutnya saya tunaikan. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Saya nak cerita dengan kita semua. 2 bulan saya tak buat apa pun pada anak. Tak buat apa. Cuma mungkin pada masa makan, saya sapukan roti dia dengan pelantar, saya bagi pada dia. Pada masa dia bangun untuk ke sekolah, saya angkat beg, letakkan, saya betulkan necktie dia. Saya mungkin sentuh sedikit bahagian kepala dia. Dan ini berlaku 2 bulan. Sehinggalah pada satu malam lepas isyak, di sofa yang sama, saya duduk kerana penat bekerja. Saya lihat pintu bilik anak saya terbuka. It's okay lah, saya pun tak kisah dia. Mungkin dia nak ke mana, ke dapur dan segala macam. Dan anak tersebut datang perlahan-lahan. Sekarang dia duduk bersimpuh di hadapan saya. Si anak 16 tahun ini tarik tangan saya, cium tangan saya tanpa dia dongak kepala. Anak tersebut meraung dan menangis dan sebut, ayah, abang minta maaf atas semua salah yang abang lakukan, yang ayah tak tahu pun sebenarnya. Anak saya menangis semahu-mahunya meminta maaf. Saya peluk dan kami berpelukan, kami sama-sama menangis pada masa itu. Dia kata apa dia? Saya hanya peluk anak saya dan saya pandang ke atas. Saya seolah-olah bercakap, Masya Allah, saya bersihkan apa yang patut saya bersihkan. Maka Allah bersihkan anak dan Allah pulangkan anak saya kembali.